Namun begitu, yang saya cukup tak faham, orang yang hari ini berebut jawatan di dalam parti, jawatan utama yang dipertandingkan, kan? Tetapi seolah-olah memberikan ruang untuk di dalam media massa yang dikuasai oleh. Jadi saya harap para perwakilan dengarlah kata Presiden. Pastikanlah bahawa mereka yang nak kita pilih dalam pemilihan 18 hari bulan ini, kan? Saya tahu bila saya cakap ni saya akan hilang sokongan daripada puak-puak ini, kan? Tapi saudara, saya lebih rela kalau saya kalah. Namun parti ini tuan-tuan lebih penting untuk kita selamatkan. Kalau kita silap memilih, orang-orang ini akan terus-menerus menjadi gunting dalam lipatan. Orang-orang ini tuan-tuan akan terus-menerus saudara menjadi musuh dalam selimut musang berbulu ayam. Setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat top 5 kita, setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat biro pengurusan kita, setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat biro politik kita, musuh kita akan tahu tuan-tuan. Dan setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat MPT kita, semuanya akan sampai kepada musuh-musuh politik UMNO dan Barisan Nasional. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Itu sebab saudara, saya tahu puak-puak ini mempunyai kekuatan kewangan yang cukup besar. Kekuatan kewangan dari segi mereka ini mempunyai kekuatan ekonomi. Mereka ini pasukan-pasukan yang dulunya berada di dalam kabinet, sama ada zaman Muhyiddin, begitu juga dengan zaman Ismail Sabri. Mereka ini bekas menteri, bekas timbalan menteri, ada yang bekas Perdana Menteri. Maka saya minta tolong dengan tuan-tuan, pastikan mereka yang mempunyai inclination, mereka yang mempunyai kaitan rapat dan masih lagi tidak beralih untuk setia. Ada di antara mereka sudah kembali bersama kita. Alhamdulillah. Yang ini kita beri sokongan tuan-tuan. Tetapi yang masih lagi walak je, terletak di tangan H2O, yang telah pun digantung keahliannya, yang kita tahu masih lagi menjalankan usaha-usaha untuk menjahanamkan parti kita, masih lagi cuba untuk drag parti kita untuk menyokong kerjasama dengan Bersatu dan PAS. Saya harap tuan-tuan tolonglah pastikan mereka ini tidak diberikan undi. Saya tak kisah kalau saya juga tewas. Tetapi biarlah parti ini tuan-tuan berada di tangan yang selamat. Orang lain tak akan cakap benda ni. Saya tahu. Lebih-lebih lagi, kita sekarang berhadapan dengan pemilihan parti. Calon-calon lain mungkin akan mengambil langkah selamat untuk mendapatkan sokongan daripada semua pihak. Tetapi perlu ada orang memperingatkan tuan-tuan. Mungkin Presiden tadi ada bercakap, tapi mungkin tak sampai ke bawah. Saya yakin malam ni ramai yang menonton live saya pada malam ni dapat membantu saya untuk share live kita pada malam ini supaya orang-orang yang tidak hadir tadi, baik dalam ucapan Presiden di Kelantan, baik dalam ucapan Presiden di Terengganu, begitu juga sebelum ini di Pahang dan cukup keras di Negeri Sembilan. Kita harap orang faham kenapa Presiden begitu kesal dengan sikap setengah-setengah daripada kita. Walaupun kita dah berada di dalam kerajaan, tetapi kita ada anai-anai yang sedang memakan tiang-tiang seri rumah kita, yang mengharapkan rumah kita ini tumbang.
18 hari bulan adalah detik yang paling penting. Tolong pastikan mereka yang bersekongkol dengan pengkhianat-pengkhianat parti, mereka yang merupakan pasukan yang masih lagi berkiblat dengan orang-orang yang menjadi musuh parti, pastikan mereka kecundang dalam pemilihan parti yang akan datang, tuan-tuan. Kita perlu buat benda ni. Sekiranya kita tidak buat benda ni, saudara, nescaya parti kita tidak akan stabil. Bila parti kita tak stabil, kerajaan kita tidak stabil. Bila kerajaan kita tak stabil, investor tidak akan masuk dalam negara kita. Rakyat juga yang akhirnya, saudara, akan mendapat bahana akibat daripada ketidakstabilan politik, pertukaran ketua kerajaan berulang kali, yang akan merana, tuan-tuan, ialah rakyat Malaysia. Hari ini rakyat masih lagi merintih meminta KWSP. Kerana apa? Kerana kesilapan kita mengangkat sebuah kerajaan gagal yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Tetapi walaupun ramai yang menderita zaman kegelapan bapa lockdown negara ini, tuan-tuan, masih ramai lagi yang bebal yang memberikan undi kepada Perikatan Nasional hanya kerana duit, tuan-tuan. Ini membuktikan, saudara, duit punya bahaya ni cukup bahaya. Kalau duit yang sama, tuan-tuan, yang datang daripada sumber yang sama, yang dihulurkan kepada ketua-ketua bahagian, dihulurkan kepada perwakilan-perwakilan bahagian yang akan bersidang pada 18 hari bulan ini. Kalau ada yang tak cukup iman untuk tolak, kalaupun terpaksa terima, tolong pastikan anda jangan mengundi kerana duit itu. Pastikan kalau nak ambil duit sekalipun, undi, tetap undi barisan yang boleh menjaga kepentingan parti kita. Parti yang kita sayangi, iaitu UMNO dan Barisan Nasional. Okey. Betul. Ya. Dalam kenyataan yang sama, MKT boleh gulingkan Presiden. Kenyataan Norma juga menyatakan dia sedia buat comeback apabila Presiden bertukar. Adakah ahli-ahli yang dipecat, digantung, mengharapkan rakan-rakan dia masih berada dalam parti ini untuk berada dalam MKT, menguasai MKT, menukar Presiden dan buat comeback, Datuk? Ini kita kena faham orang macam Tan Sri Nur Omar, orang macam Hishamuddin Tun Hussein, orang macam Anwar Musa, KJ. Mereka ni dia sanggup fund proksi-proksi mereka yang hari ni bertanding jawatan naib presiden, bertanding jawatan MT. Tujuan dia apa? Tujuan dia hanya satu, untuk pastikan mereka menguasai 2/3 MKT UMNO. Jika mereka berjaya menguasai 2/3 MKT UMNO, mereka boleh pecat Presiden. Mereka boleh pecat timbalan Presiden. Ini kita kena faham. Malah untuk buat undi tak percaya pada Presiden, timbalan, itu 2/3. Tetapi kalau mereka menguasai lebih daripada separuh pun, banyak keputusan mereka boleh buat, termasuk memecat keahlian. Ini kita kena faham betapa bahayanya. Kalau mereka berjaya memecat keahlian Presiden, timbalan Presiden, dan mereka menguasai MT, kalau saya seorang menang, ataupun beberapa orang lain, tim yang menyokong kepimpinan sejada menang, tetapi 2/3 lagi terdiri daripada orang-orang yang menentang kepimpinan Presiden, kita tak boleh buat apa. Kita boleh melalak. Kita cakap lebih pun mereka boleh pecat kita juga. Dan akhirnya, bila kepimpinan baru ambil alih, salah satu daripada naib presiden yang tim mereka dijadikan pemangku presiden, maka mereka boleh reverse balik keputusan pemecatan Tan Sri Nur Omar. Boleh diterima semula. Macam mana saya boleh diterima semula, MKT UMNO akan datang juga boleh terima semula Nur Omar. Dan begitu juga dengan pemecatan yang
ke atas KJ, pemecatan ke atas penggantungan ke atas Syahidan Yassin. Hishamuddin Tunusin, pemecatan ke atas orang lain, semua boleh dibatalkan dan mereka boleh masuk dan mereka akan ada cukup kekuatan untuk mempengaruhi Perhimpunan Agung UMNO untuk tukar kerajaan ini, memberikan sokongan kepada kerjasama dengan Perikatan Nasional dan PAS. Ini bahaya. Ini bahaya. Okey? Okey. Itu sebab penting 18 hari bulan ni. Bukan kita main-main. Ada setengah-setengah orang minta supaya dicampur adukkan. Ada tim yang bersama dengan kepimpinan sedia ada, dicampur adukkan dengan tim-tim yang blok Hishamuddin. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Kerana kalau mereka ini mempunyai lebih daripada separuh, mereka boleh menguasai parti dan macam-macam mereka boleh buat. Termasuklah memecat presiden dan timbalan. Dan mengubah haluan. Sebab kalaulah naik presiden menjadi pemangku presiden, dia akan jadi pengurusi Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional mempunyai kuasa. Setiap calon pilihan raya nak bertanding, dia sudah pun memberikan, aku janji, memberikan kuasa kepada ketua parti. Ketua parti itu pengurusi BN. Untuk membawa secara en blok 30 orang ni, ahli parlimen ni, boleh menyokong kerajaan mana sekalipun. Siapa pun jadi Perdana Menteri. Boleh membawa secara en blok kerjasama, membentuk kerjasama dengan mana-mana parti politik. Tidak semestinya bersama dengan Pakatan Harapan lagi. Ini sangat-sangat bahaya. Betul. Dan mereka ada advantage. Betul. Dari segi kekuatan keuangan, mereka advantage. Dari segi kita cuma ada presiden parti yang berjawatan timbalan Perdana Menteri. Pengurusi JLC masih belum dilantik. Alhamdulillah, 2 orang baru dilantik. Satu, pengurusi MARA, Dr. Ashraf. Tapi Dr. Ashraf tak bertanding. Kan? Kedua, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, pengurusi Badan Perhubungan Negeri Kelantan. Alhamdulillah. Ini setidak-tidaknya membantu Datuk Jazlan untuk memenangi pemilihan sebagai MKT. Tetapi mereka-mereka yang berhadapan dengan penentangan di bahagian hari ini tidak ada jawatan dalam kerajaan. Tidak ada jawatan dalam GLC, tidak ada jawatan dalam tak kira lah. Jadi ini akan menyebabkan kita tidak ada level playing field. Kita terpaksa lawan musuh kita yang masih yang baru lepas hilang kuasa, yang mempunyai kekuatan kewangan yang luar biasa. Kita boleh adakan jawatan kuasa JPU yang memantau pemilihan. Tetapi berapa ramai JPU yang boleh ikut perwakilan berjumpa dengan ejen-ejen? Mungkin JPU boleh ikut calon. Tempat saya ni dah macam ada pula rombongan pergi ke Sabah dan sebagainya. Sudah bermula. Sejauh mana JPU boleh ikut? Mungkin JPU boleh ikut calon-calon yang bertanding. Tetapi boleh tak JPU ikut ejen-ejen yang menghantar duit daripada calon-calon? Tak boleh. Tak mampu. Mungkin ada spy cam, mungkin ada cermin mata yang ada kamera. Tapi setakat mana yang boleh dirakam? So, kita cuma mengharapkan kebijaksanaan para perwakilan. Orang bagi duit, kita ambil. Tetapi bila mengundi, janganlah undi kerana duit tu. Undilah kerana kita yakin orang itu akan taat setia pada parti. Kita yakin orang itu akan dapat bela parti. Akan dapat bersuara mempertahankan parti dan mempertahankan rakyat. Itu penting.
Okey? Begitu. Lupa juga untuk komen dan share, like dan jangan lupa juga untuk subscribe rancangan saya agar anda tidak akan ketinggalan untuk menonton video-video saya akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye.